Kemudian jabirah tu apa dia? Dan mana jabirah itu buluh atau papan yang disediakan. Dihantar, diletak, dipasang atas tempat patah. Dan dinamakan dia kan jabirah tu balut. Jadi masuk dalam kata balut lah. Jadi maknanya tiga perkara tu tampal, balut, jabirah. Yang masuk di bawah katanya ada penutup, satir. Padahal dihantarkan yang tersebut. Apa dia yang tersebut? Yakni tutup itu, tutupan itu. Satir, tiga perkara tadi. Tampalan, balutan, jabirah. Dihantar, dipakailah. Dihantar, dia letak yang tersebut atas hadas. Atas hadas. Maknanya ketika dia tampalkan tampalan, dia balutkan balutan, artinya dipasangkan jabirah tu, dia berhadas. Lagi pulanya padahal mengambil tutup itu daripada anggota yang sahih. Padahal mengambil, ini mengenai tutup itu, sebut kata tutup tu boleh jadi tiga perkara tu lah. Termasuk juga plaster dia. Mengambil tutup itu daripada anggota yang sah, daripada tempat yang tak sakit. Maknanya mengambil tutupan itu daripada anggota yang sahih, ini lebih daripada qadar hajat memegang. Lebih daripada qadar hajat. Kalau dia tak dapat tidak, apabila kita balut, kita tampal, kita pakai jabirah tu, dia mesti kena lebih daripada tempat sakit semata. Itu tak dapat tidak. Tetapi jangan melebihi. Padahal mengambil tutup itu daripada anggota yang sahih. Mengambil pada anggota yang sahih, yakni lebih daripada qadar hajat. Jika ada lukanya itu bukan anggota tayamum. Jika ada lukanya itu bukan anggota tayamum. Luka yang dia tampal, dia balut, dia pakai jabirah tu lain daripada anggota tayamum. Jika lukanya itu anggota tayamum, ialah muka dan tangan. Jadi tempat yang dia pakai balutan tapalan tadi itu anggota tayamum ialah muka dan tangan. Bersalahan jika dihantarkan tutup itu di atas tuhur. Maknanya dia pakai itu ketika dia dalam keadaan suci daripada hadas. Dia ada wuduk lah. Dan tiada mengambil daripada yang sahih lebih daripada qadar yang memegangkan dia, ni qadar hajat, untuk memegang, untuk lekat. Padahal bukan anggota tayamum. Tiada wajib qadanya. Jadi dia katanya dia syarat bagi tak kena ulang. Masalah kita pakai balutan artinya satir lah penutup tu, kalau untuk nak tidak wajib ulangkan sembahyang.
Kita tengok pada kata bersalah, nanti kita ulang balik sekali lagi. Bersalahan jika dihantarkan tutup itu atas tuhur. Jadi itu kita ambil satu. Satu, ini kalau cukup syarat dianya tak wajib ulangkan sembahyang. Satunya dihantarkan tutup itu atas tuhur. Yang kedua, tiada mengambil daripada yang sahih lebih daripada qadar yang memegang. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Dan yang tiga, padahal bukan anggota tayamum. Jadi tempat sakit tu bukan anggota tayamum. Tiga syarat. Kita ambil tiga, bagi faham, bagi nampak tiga syarat. Faham daripada kata bersalahan. Tengok dulu dia katanya bersalahan jika dihantarkan tutup itu atas tuhur. Jadi maknanya belum pada kita nak pakai, nak pasangkan, nak tapalan, nak balutan, nak jabirah tu, kita ada wudu. Kita ada wudu. Seperti masalah sapuh di atas khuf. Seperti masalah sapuh di atas khuf, ini sebagai tambahan. Dia nak bagi nampak rupanya khuf, pakai kasut, pakai khuf tu nak boleh sapuh di atas khuf tu, syaratnya kita pakai khuf ketika kita suci daripada hadas. Ketika kita suci daripada hadas. Maknanya kalau orang nak pakai khuf tu, dia mesti kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk sempurna sehingga basuh kaki, mulai daripada basuh muka sehingga terus basuh kaki. Sudah basuh kaki kedua-dua belah kaki, dia pun pakai khuf. Apabila dia pakai khuf, selepas tu berapa lama, dia pun berhadas. Apabila dia berhadas, apabila dia ambil wudu, maka memadai dia sapuh di atas khuf, tak payah basuh kaki. Jadi maknanya syarat nak boleh sapuh khuf tu, dia pakai khuf di atas taharah. Maksud katanya pakai khuf di atas taharah, maksudnya begitulah. Maka di sini pun begitu juga. Tapi masalahnya tak mesti katanya sudah ambil wuduk terus pakai khuf, tak mesti. Jadi maknanya pakai khuf tu dalam keadaan kita tu tidak berhadas. Tidak berhadas. Dalam keadaan kita ada wuduk. Maka di sini pun begitu juga. Di sini pun begitu juga. Sekiranya kalau boleh pilihnya, ada boleh pilihnya, belum pada doktor nak tampalkan, nak balut, nak pasang jabirah tu, kita ambil wuduk dulu lah. Supaya masuk dalam syaratnya kita tayamum tu dengan tak payah kita ulangkan sembahyang. Jadi mana, tapi tak mestilah kita sudah ambil wuduk tu kena balut terus ke, tak mesti. Jadi maknanya belum pada batal wuduk kita membalutkan, kita pakai satir. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang keduanya, tapalan atau balutan atau jabirah san itu, jabirah masalah orang patah tangan, patah kaki tu. Masalah patah tu. Masalah jabirah tu, masalah apa dia, satir lah kita panggil. Tiga perkara tu panggil bahasa Arab lah, senang nak sebut. Satir tu mesti sekadar dia tak dapat, tidak, dia tak boleh kita nak tampal, nak balut sekadar tempat sakit saja tu tak mungkin. Mesti kena lebih besar daripada tempat sakit, lebih besar, lebih luas daripada
tempat sakit, tapi jangan melampaui luas sehingga mengambil tempat sahih, tempat tak sakit tu banyak lebih pada qada hajat nak pegangkan balut tentapalan jabirah. Lepas tu ikut cara lah. Kalau orang patah tu sekarang dia tak pakai buluh dah. Dia tak pakai papan kayu dah. Dia pakai semin. Maka tengok qada hajat dia setakat mana. Kalau katanya jangan melebihi. Jangan lebih daripada qada hajat untuk memegang. Sekiranya kalau kita katanya dia balut saya tu qada hajat saja. Qada hajat untuk nak memegang tidak melebihi. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiganya tempat sakit tu bukan anggota tayamum. Seperti kita katanya sakit tu tempat balutan tapalan tu ada kat kaki masalah. Maka apabila ada kat kaki tu, kat ibu jari kaki ke masalah, kat tumit ke, kat tengah tapak kaki ke masalah, maka di situlah ada balutannya. Maka apabila kita tayamum tu, kita tayamum kat muka dan tangan. Jadi contohnya nak bagi nampak rupanya kita ada sakit kat ibu kaki. Kat ibu kaki begitulah. Kat ibu kaki. Maka belum pada nak balut tu kita ambil wuduk. Belum pada nak balut, nak tampal, nak pakai jabirah tu kita ambil wuduk. Kita pakai dalam keadaan suci. Lagi pulaknya balutan atau tapalan tu qada hajat saja. Qada hajat maknanya tidak mengenai tempat yang sahih lebih banyak daripada qada hajat memegang. Lagi pulaknya tempat sakit tu bukan di muka, bukan di tangan. Maka apabila kita nak solat tu, kita batal wuduk, kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh di kaki, sekadar tempat yang sahih yang boleh basuh tu kita basuh. 3 perkara dulu tu mesti dibuatkan. Kita basuh anggota yang sahih ke semua. Kemudian kita tayamum ganti di tempat yang tak boleh sampaikan air tempat sakit tu. Kemudian kita sapuhkan balutan atau tapalan tu dengan air. Sudah tu tayamum. Sudah tu solat. Solat itu tidak diulangi. Mana solat apabila sembuh penyakitnya kita buat tapalan, apabila sembuh tu tak payah kita ulang dah lah. Itu apabila cukup syarat. Apabila cukup syarat. Sebab tu kita ulang balik. Tengok dia katanya yang keempat tayamum ini masalah tak cukup syarat. Kalau tak cukup syarat tu mesti diiadahkan, diulangikan sembahyang. Keempat tayamum ia pada luka yang ada tutupnya. Sama ada tutup tu tapalan tampal atau balut atau jabirah. Lepas tu tengok. Padahal dihantarkan, dipasang tu lah, ditampal, dibalut tu lah. Padahal dihantarkan, diletakkan tersebut itu, yakni tutup itu atas hadas. Mana dia tak ada wuduk. Jika dihantarkan tutup itu, mana? Padahal mengambil tutup itu daripada anggota yang sahih. Mana besar dia, luah dia, tapalan dia, balutan dia tu sehingga mengenai di tempat yang sahih. Jika ada lukanya pada bukan anggota tayamum. Di situlah. Jadi pendekatannya kalau terluput mana-mana satu daripada 3 perkara sani, maknanya berhadas ketika dia pakai, artinya mengambil tempat sahih yang banyak lebih pada qada hajat. Artinya sakit tu ialah di anggota tayamum, di muka, di tangan. Maka rupanya itu wajib diadah. Tengok. Dia katanya dan kelima. Gitu. Dan kelimanya, kelima daripada 9 masalah wajib tayamum, wajib i'adah dengan sebab tayamum.
lukanya itu pada anggota tayamum. Ni dia. Ini keluar dengan syarat yang ketiga tadi. Yang syarat yang ketiga maknanya tempat sakit tu bukan di anggota tayamum. Kelimanya itu jika pada anggota tayamum itu tutupan. Dia tiga syarat tadi, tak syarat bagi tak ulang sembahyang kan? Satu syarat kita pakai dalam keadaan tuhur. Yang keduanya tiada mengambil tepat sahih, tepat tak sakit lebih pada qada hajat memegang. Yang keduanya sakit tu bukan anggota tayamum. Faham tak? Lepas tu di sini maknanya yang kelima ni masalah katanya luka itu mana tempat yang sakit tu pada anggota tayamum, di tangan atau di muka. Luka itu pada anggota tayamum itu ada tutupnya. Ada tutupnya. Contohnya kat dahi masalah. Dia luka kat dahi, dia tampal kat dahi tu. Maka dia tadi tu syarat bagi tak ulang tu ialah anggota yang tepat sakit lain daripada anggota tayamum. Lepas tu sekiranya kalau tempat sakit yang ada balutan, yang ada tapalan tadi tu di anggota tayamum, maka memang kena iadah straight. Semata mesti kena iadah semata. Sebab tu dia katanya, dan jikalau tiada mengambil daripada sahihnya, dan jikalau sedikit sekalipun, wajib qadanya. Begitu. Ya. Sebab sekiranya kalau ada di muka, di dahi ke masalah, di pipi ke di mana saja, di kawasan muka tu ada tempat sakit dan balutan di situ, walaupun kita pakai itu taharah dah. Walaupun kita pakai itu pakai dalam keadaan pakaikan satir tu pada dalam keadaan kita suci daripada hadas dah. Sekalipun. Dan sekalipun balutan tu tidak mengambil tempat sahih lebih pada qada hajat sekalipun. Tengok. Dan jikalau tiada mengambil tiada mengambil oleh tutupan itu daripada yang sahih, daripada tempat tak sakit. Jikalau sedikit pun tidak. Jadi maknanya betul-betul qada hajat. Wajib qadanya. Wajib kena qada. Yang ni i'adah tu lah. Wajib qada, wajib i'adah. Ini masalah luput syarat yang ketiga. Kita tulis 3 syarat. Syarat pertama pakai di atas suci. Syarat yang kedua tidak mengambil lebih pada qada hajat. Yang ketiganya bukan anggota tayamum. Maka sekiranya kalau pada anggota tayamum, walaupun pakai itu masa suci, walaupun balut tu tidak mengambil tempat yang sahih lebih pada hajat, tidak sekalipun. Tapi dengan sebab syarat yang tiga ni tak lepas. Wajib qada. Kenapa wajib qada? Sebab kurang badal dan mubdal minhu. Apa dia mubdal minhu? Yani air. Apa tu? Yani air pula. Ya boleh. Yani air pun. Yani air pun tiada sampai kepadanya. Dan tanah yang ganti tiada sampai. Ya. Sebab boleh wajib diulangkan, wajib diqadakan sembahyang itu. Sebab kurang, sebab ada kekurangan.
sebab kurang badal, yang mengganti. Maknanya sebab yang mengganti itu ada kekurangan. Siapa yang mengganti? Tayamum. Dan mubdal minhu, mana yang digantikan daripadanya, yakni wudu. Mubdal minhu tu ialah wudu. Basuh dengan air itulah. Yakni apa makna kurang badal dan mubdal minhu. Jadi maknanya badal yang mengganti ialah tayamum pun ada kekurangan. Yang kena ganti pun maknanya wudu itulah yang kena ganti. Yang digantikan daripadanya, mubdal minhu mana yang digantikan daripadanya, yakni wudu, itu pun ada kekurangan juga. Macam mana kekurangan kedua ni? Yakni air pun tiada sampai kepadanya, kepada anggota, sebab kita ada balutan, sebab kita sakit kan. Sebab kita katanya kalau kat dahi, kita ada tampal kat dahinya begini, kita ada tampal kat dahinya begini, maka memang dah di bawah tampalan tu air tak sampai. Tak sepenuh juga basuhan air. Kemudian apabila kita tayamum dengan sebab kita katanya kat dahi kita ni ada balutannya begini, maka tanah kena ke tidak di bawah balutan? Tak kena juga tanah, sapuhan tanah. Sebab tu jadi kedua-dua tu mana? Mubdal minhu pun ada kekurangan, tak sempurna, tayamum pun tak sempurna sebab tanah tidak kena. Tak sama dengan di kaki, kalau balutan tu di kaki, kita sapuh di muka, kena kat muka penuh-penuh. Nampak begitu? Kalau kita sapuh tangan pun, kena kat tangan penuh-penuh. Basuh pun penuh-penuh. Itu lah. Sapuh dengan tayamum, sapuh dengan tanah tayamum pun, kena kat anggota tayamum penuh-penuh. Yakni air pun tiada sampai kepadanya, kepada tempat luka tu. Dan tanah yang ganti tiada sampai. Tanah yang gantinya, ganti wuduk tu, ganti air pun tak sampai juga. Sebab kalau kita katanya, kalau balutan tu di kaki, di bawah balutan tu memanglah air tak sampai. Tapi kita gantikan dengan tayamum. Tapi tayamum tu tayamum di muka, di tangan. Ni pelik juga ni. Sakit di lain, ganti di lain. Kalau kira dengan akal tu tak nampak lah. Rosak di depan, baiki, repair di belakang, gitu. Tengok sakit di kaki tapi ganti basuh di kaki ialah sapuh di muka, di tangan. Jadi maknanya walaupun kalau sakit di kaki itu, walaupun di kaki itu memanglah tak boleh sampaikan air, tapi kita sapuh tanah di muka, di tangan, ganti basuh di situ. Tapi kalau di muka sendiri, air pun tak sampai di situ, tanah yang kita basuh pun, sapuh pun tak meratai juga, air tak meratai, tanah pun tak meratai. Sebab tu kedua-dua badal yang mengganti, pengganti dan yang kena ganti itu tidak sempurna kedua-duanya, ada kekurangan. Sebab itulah apa dia? Wajib di'iadah. Ini masalah keluputan syarat yang ketiga. Dan jikalau ada ia dihantarkan dia atas tuhur sekalipun. Iyalah. Ni rayah. Wajib rayah pada wajib qadanya. Wajib qada tu, jikalau ada ia seorang tu dihantarkan dia akan penutup atas tuhur sekalipun. Ketika dia pakai tu, dia pakai ada wuduk sekalipun. Jadi maknanya luput syarat yang ketiga. Walaupun syarat yang pertama, yang kedua tu ada. Dia syarat nak lepas daripada qada, daripada adat tu kena cukup 3 syarat. Ini penting. 3 syarat tu mesti tahu. Kalau tidak, tak nampak masalah.
dan hasil barang yang pada masalah jabirah. Ini kesimpulan dia. Dia dan hasil barang yang pada masalah jabirah. Jabirah ni untuk orang patah. Tapi samalah tapalan balutan tu maksud dengan jabirah tu satid. Melekat pi masuk di bawahnya 3 perkara lah. Tapalan balutan lepas tu jabirah. Tapi orang petani tu jabirah tu yang orang pakai ketika pakai buluh kayu apa masa patah kaki tangan tu dia panggil belat. Dia panggil belat. Hasil yakni kesimpulan. Barang yang masalah ini hukum pada masalah pakai jabirah. Lepas tu masuk di bawah hukum jabirah juga tampalan balutan. Bahwasanya jika ada ia pada anggota tayamum. Kalau ada di anggota tayamum. Di mana? Di muka atau di tangan. Wajib qada sembahyang mutlaqan. Wajib qada sembahyang semata-mata. Jika ada ia pada anggota tayamum. Wajib qada semata-mata. Kita bagi jelas syarat dia sekali lagi, ulang syarat sekali lagi ya. 3 syarat yang kita faham daripada kata bersalahan tadi. Syarat yang pertama dihantar tutup itu atas tahur. Itu syarat yang pertama. Bagi jelas. Syarat yang pertama faham daripada kata bersalahan tadi. Dipakaikan, dihantarkan tutup itu atas tahur. Itu syarat satu. Yang kedua, tiada mengambil daripada yang sahih lebih pada qadar yang memegangkan dia. Lebih pada qadar hajat untuk nak memegang. Itu syarat yang kedua. Bagi jelas. Dan syarat yang tiga, bukan anggota tayamum. Apa dia? Sakit tu bukan anggota tayamum. Cukup 3 syarat ni, tak payah yang ada. Lepas tu cukup 3 syarat. Kemudian kita tinggal dulu dalam kitab, tengok di syarat yang tulis. Tengok dalam syarat yang kita tulis. Satu pakai apa dia? Satu dihantarkan tutup itu atas tahur. Itu satu. Yang keduanya tiada mengambil daripada yang sahih lebih pada qadar hajat memegang. Itu 2. 3, bukan anggota tayamum. Mana tempat sakit tu bukan anggota tayamum. 3 syarat. Lepas tu kalau kita katanya didapatkan syarat yang pertama. Kalau kita dapatkan syarat yang pertama. Mana ketika kita pakai itu, apa dia? Suci. Ketika kita pakai itu suci. Kita pakai itu suci, mana syarat yang pertama betul. Kena. Syarat yang pertama tu ada. Tapi syarat yang kedua tidak ada, syarat yang ketiga tidak ada. Tak dapati syarat yang kedua, tak dapati syarat yang tiga. Maka wajib hukumnya wajib yang ada juga. Faham kita? Mana kita pakai, kita ada wuduk dah ketika pakai tu.
tapi ketika doktor balut tu, balut lebih besar daripada qadah hajat. Kena yang dah juga. Tanya sakit tu pada anggota tayamum. Kalau kita katanya pakai di atas tuhur, dan ketika doktor balut tu qadah hajat. Tapi di muka, di tangan. Maka kena yang dah juga. Begitu. Lepas tu pula, kalau kita katanya cukup syarat yang kedua saja. Maknanya balut tu sekadar hajat saja. Tapi kita pakai, tak ada wuduk. Ketika pakai balut tu, ketika dihantarkan balut tu, kita tidak ada wuduk. Walaupun bukan di anggota tayamum. Tengok. Dia pusing masalah, pusing daripada kena cukup 3 syarat. Pusing kena cukup 3 syarat. Macam syarat sembahyang lah. Kalau kita tidak tutup aurat, walaupun kita ada wuduk, kita sembahyang tu kita tak tutup aurat. Walaupun kita ada wuduk, walaupun kita menghadap kiblat, tidak sah juga. Kalau kita sembahyang tidak ada wuduk, walaupun kita menghadap kiblat, walaupun kita tutup aurat, tidak sah juga. Dia kena cukup 3 syarat. Sebab tu apabila kita jelas 3 syarat tu, fahamlah masalah dia di sini. Tengok dia katanya hasil barang pada masalah jabirah. Lepas tu kita jaga sikit masalah jabirah ni masalah tutup. Walaupun balut, walaupun tapal sekalipun. Jabirah, tampal, balut, 3 perkara tu lah. Bukan tentu sekadar jabirah saja. 3 perkara tu. Jadi maksudnya tutup lah. Bahawasanya jika ada ia pada anggota tayamum. Ada di anggota tayamum. Maknanya apa mana? Tak lepas syarat yang ketiga. Tak lepas syarat yang ketiga. Sebab syarat yang ketiganya tempat sakit tu mesti bukan daripada kaki tangan, muka dan tangan. Maknanya di kaki lah. Bahawa jika ada ia pada anggota jika ada ia pada anggota tayamum, di muka atau di tangan, hukumnya jadi tak lepas syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tak lepas, walaupun syarat yang pertama ada, walaupun syarat yang kedua ada sekalipun. Itu makna mutlakon. Wajib qada sembahyangnya mutlakon. Wajib kena qada sembahyang semata-mata. Apa makna semata-mata? Dengan secara ringkasnya, sama ada didapati syarat yang pertama, sama ada didapati syarat yang kedua. Faham kata gitu? Maknanya mutlakon tu maknanya dengan sebab tempat sakit yang balutan tu di muka atau di tangan, maknanya di anggota tayamum. Wajib qada step, wajib qada mata-mata. Mutlakon. Makna apa makna mutlakon? Ini sama ada pakai dihantar atas suci atau tidak. Mengambil tempat yang sahih atau tidak. Begitu. Jadi kalau pakai di masa suci pun kena yang dah. Mengambil balutan tempat daripada yang sahih lebih pada qadah hajat atau tidak mengambil lebih pada qadah hajat sekalipun. Wajib yang dah juga, wajib qada juga. Dan jika bukan anggota tayamum, kalau di kaki. Dan jika bukan ia, apa dia, jabirah lah. Mana jabirah tu maknanya balutan tu lah, tapalan tu lah, satir tu lah. Yang mana nak pakai jabirah satir tu, apa dia, satir tu mesti kena ada sakit lah, tak boleh gunakan air. Dan jika bukan ia jabirah tu pada anggota tayamum. Jika ia pada jika bukan, bukan
jika bukan ia pada anggota tayamum. Kalau bukan pada anggota tayamum, maknanya syarat yang 3 dapat. Syarat yang 3 tu dapat. Syarat yang 3 tu dapat. Dan tiada mengambil daripada anggota yang sahih sewaktu. Ni maknanya dapat syarat yang kedua pun dapat. Itu syarat yang kedua dapat. Tiada wajib qada mutlaqan. Tiada wajib qada mutlaqan. Tak wajib qada. Tidak wajib qada semata-mata. Tidak wajib i'adah semata-mata. Maknanya semata-mata di sini ini sama ada dihantar di atas suci atau tidak. Sama ada dihantar di atas tahur atau tidak. Mana ketika pakai itu pakai di atas suci pun sama, pakai di atas berhadas pun sama. Dia begini. Masalahnya kalau didapati syarat yang kedua dan didapati juga syarat yang ketiga, maka ini tak payah i'adah walaupun tidak dapat syarat yang pertama sekalipun. Masalahnya begitu. Jadi maknanya kita pakai balutan tu di kaki. Lepas tu balutan tu sekadar hajat tidak melebihi maka apabila kita sembahyang dengan tayamum itu, maka sembahyang itu tak wajib diqadha. Sembahyang itu tak wajib diqadha walaupun kita pakai balut tu ketika dalam keadaan kita berhadas sekalipun. Sebab apa? Sebab dia jadi walaupun wuduk tu kekurangan tapi apa dia? Kita tayamum dengan sempurna. Dia tak masuk dalam katanya kurang badal dan mubdal minhu. Cuba bayangkan. Kita balut kat kaki, sakit tu kat kaki, kita balut kat kaki. Balut tu sekadar hajat memegang. Walaupun kita basuh kaki, air tak meratai lah kat kaki tu. Tetapi kita ganti dengan tayamum. Apabila kita gantikan dengan tayamum, kita basuh sapu muka, tanah meratai seluruh muka. Apabila kita sapu tangan, tanah kena meratai pada tangan. Jadi mana walaupun wuduk tak sempurna, tetapi apa dia? Tetapi tayamum yang mengganti itu dah sempurna. Sebab tu tak wajib qadha. Walaupun kita pakai itu dalam keadaan tidak ada wuduk sekalipun. Tapi maknanya syaratnya dapat syarat yang kedua dan yang ketiga. Itu maknanya. Kita ulang sekali lagi. Dan jika dan jika bukan ia pada anggota. Dan jika bukan ia pada anggota tayamum, kat kaki. Dan tiada mengambil oleh jabirah itu, satir itu daripada anggota yang sahih sewaktu. Sikit pun tak ambil. Jadi mana kita balut, kita tapal, kita pakai jabirah tu sekadar hajat nak memegang, nak lekat saja. Memanglah tiada wajib qadha mutlaqan. Walaupun mutlaqan tu maknanya sama ada dipakai, dihantarkan jabirah itu pada masa suci, di atas suci atau tidak. Gitu. Sebab apa? Tiada wajib qadha sebab badal tu dah sempurna. Tiada wajib qadha, yang kita tulis sikit. Tiada wajib qadha mutlaqan, tu dia katanya dengan sebab tayamum itu. Tayamum tu badal. Dengan sebab tayamum itu sempurna. Sebab tayamum itu sempurna. Tayamum tu pengganti kan.
Dia sempurna. Macam mana dia sempurna? Sebab balutan di kaki, kita tayamum basuh sapu muka, meratai tanah kat muka, kita basapuh tangan, meratai tanah kat tangan, sepenuhlah tayamum. Dia pasal kena dia pasal sebab ingat katanya sebab kena qada tu sebab tayamum tak sepenuh, wuduk pun tak sepenuh. Yang mengganti pun tak sepenuh, yang kena ganti pun tak sepenuh. Maka sini dah sepenuh kedua-dua. Maka di sini walaupun wuduk tak meratai, air tak meratai, tapi sapuh tanah meratai. Maka kira katanya badal tu yang mengganti tu dah sepenuh. Dan jika mengambil daripada yang sahih, jika ia hantarkan dia atas hadas, wajib qada mutlaqan. Ini dan jika mengambil daripada yang sahih. Ini masalah luput syarat yang kedua. Ini masalah luput syarat yang kedua. Itulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan jika mengambil daripada yang sahih. Itulah. Jadi masalahnya tak penting sangatlah. Jadi kita bagi nampak apa dia 3 syarat tadi. Kita kata syarat bagi tak wajib qada tu 3 syarat. Kita tengoklah. Lepas tu alasan dianya, kalau kena qada wajib yang ada wajib qada tu alasan dianya sebab tayamum kekurangan, wuduk pun kekurangan. Kalau wuduk tidak kekurangan tapi tayamum sempurna, itu tak wajib qada. Kita tengok di situlah. Kita akhir di situ dan wajib dan jika mengambil daripada yang sahih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستعين كما قرأناه وما حفظنا وما سمعناه فردد علينا وافتح جعل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. 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 Abang, apa ni, kalau wuduk pun tak sempurna, tayamum pun tak sempurna, maka solat kita tu seperti mana solat menghormati waktu je lah ya bang? Ya. Tapi dia tak panggil menghormati waktu sebab hukum tu sama lah, cara buat tu sama tapi tak panggil menghormat waktu sebab kita disahkan. Sebab sembahyang tu sah. Adapun kalau kita tidak ada wuduk, tidak ada air untuk ambil wuduk, tidak ada tanah untuk tayamum, itu sembahyang untuk menghormatkan waktu, mana sembahyang tidak sah. Okey. Dia berbezanya sama dia kena ulang. Yang hormat waktu sembahyang tidak sah. Lepas pada haram tak salat. Tapi sembahyang tidak sah lepas pada haram tak salat. Adapun yang ni lepas pada haram tak salat, sembahyang tu sah. Ulang. Berbeza di situ ni. Okey bang, apa ni iadah dengan qada tu apa beza dia bang? Dia asalnya berbeza tapi kebanyakan kitab-kitab tu dia guna atas jalan majazi. Dia qada ni masalah kita tak buat. Contohnya yang kita maklum tu qada dengan tunai. Maknanya kalau nak tunai tu kita sembahyang dalam waktu, kalau tak sembahyang dalam waktu kita qada. Qada ni maknanya bukan maknanya buat apa yang kita tak buat. Tapi i'adah ni mana ulangkan. Nak panggil kata ulang, mana kita dah buat sekali, kita buat pula sekali lagi. Itu dikatakan i'adah.
Di sini sebenarnya adalah sebab kita dah buat dan dihukum kata sah, tapi tak memadai sebab kekurangan. Itu kena buat. Ulang balik ya. Ulang. Tapi kalau sembahyang mewaktu waktu tu dikira qada lah ya bah. Sebab qada tu tidak sah. Mewaktu waktu tu tidak sah. Dia kira katanya rupanya kita semayang juga. Pada rupa kita semayang, maka apabila didapati air, kita yang ada juga dia panggil. Ada juga ya. Ada juga. Contohnya macam kita dalam flight tu Baba. Dalam flight tu. Macam mana? Macam kita pergi travel dalam flight kan, dalam kapal terbang kan. Ya. Dan bila sampai waktu sembahyang tu, kita sembahyang dalam flight macam cara menghormati waktu jugalah kiranya kan Baba. Macam kita pergi 8 jam travel ke dalam flight. Ya. Dan Tapi itu kena qada bila sampai ke tempat yang sebenarnya. itu kena qada. Tapi kalau kita taklid mazhab lain tu boleh nak lepas juga. Tapi kena belajarlah cara nak semayang dalam atas kapal, di atas flight tu ada cara dia, itu panjang. Tapi kalau mazhab kita tu sebab masalah berdiri tak berdiri itu masalahnya tak ada masalah, sebab kalau tak boleh berdiri walaupun kita tak uzur sekalipun, tapi nak berdiri atas kapal tak boleh, kita boleh duduk. Tapi masalah kiblat tu. Kiblat tu kita tak dapat fokus mana sebenarnya, cuma kita sampai waktu kita semayang aja. Ada kiblat tu tak pastilah. Ya, itu kena ulangkan. Ulang balik lah. Ulang balik. Lepas tu yang kedua nak tanya dengan Baba tadi, Baba kata yang masa kita nak buat tayammum ke ambil uduk, contohnya bila kita patah kaki ke tempat yang tak beruduk tu, maknanya sebelum kita baluk tu kita beruduk dulu ke maksud Baba tadi tu? Ya. Kita ambil wuduk. Jadi maknanya janji pakai tu kita dalam keadaan berwuduk. Kalau emergency macam mana Baba? Aku tak mesti kena yang ada lah. Okey, baik. Itulah pening juga tadi kalau kena emergency kan, na'udzubillah lah kan, macam mana nak beruduk tu, tiba-tiba orang balut je kita. Dia kalau emergency tu kalau tak ada dapat tidak mestilah kena yang ada, sebab kita tak sedar ke apa, doktor datang ke hospital, doktor balutnya. Itu kena yang ada straight. Kena yang ada semata. Alright. Okay, baik. Baba, kadang-kadang dalam kapal terbang ada masa-masa perjalanan dia jalan tegak saja. Jadi arah kiblat tu sudah tetap. Boleh nak solat. Boleh kan? Sah lagi pula tak ya ada, sebab kalau kita duduk pun sebab kalau contohnya kita semayang di atas perahu, kita tak orang pun, cumanya kalau berdiri itu pening kepala, maka boleh kita semayang dan kena duduk. Maka di atas flight tu sekiranya kalau kita boleh pusing menghadap kiblat, lagi pulanya kalau flight yang Mesir punya kita tekan kat depan dia tu, dia ada tunjuk kiblat sebelah mana.